Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi dan selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan peserta-peserta webinar pada pagi ini yang sudah memakan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang SMB. Pada pagi Jumaat yang berkat ini tambah bulan dengan hari yang kedua kita berpuasa insya-Allah. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda dan topik akan dikongsikan pada pagi ini cukup menarik ya. Waspada makro scam menyamar sebagai pegawai LHDN. Dan hari ini merupakan hari yang sesi yang kedua kita bersama dengan LHDN. Terima kasih. Dan kita berkenalan dengan terma kita iaitu Encik Muhammad Nasrul Izzati bin Lahari. Berumur saya rahsiakan berasal daripada Lumut, orang Perak ya. Kita Assalamualaikum Cik Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Muhammad Itu Zaki. dia Cik Nasrul. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kita. Bukan penyanyi tapi seorang yang cukup handsome. Alright. Okey, sedikit ni Cik Nasrul mungkin berasal daripada Perak. Beliau kini adalah timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDN Wilayah Kepulauan Kuala Lumpur. Dan hari ini sesi yang kedua, selamat datang kepada Cik Nasrul yang sudi bersama dengan kami dan akan berkongsi dengan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini. Mengenai makro scam. Memang sekarang ini terdapat banyak kita menerima pengalihan-pengalihan dan apa yang perlu kita lakukan dan apa tindakan seterusnya akan dikongsikan oleh Encik Nur. Baiklah, dengan tanpa masa saya serahkan kepada penceramah kita iaitu Encik Nasrul Izzati bin Lahari. Silakan Encik Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Jumaat. Terima kasih Encik Muhammad Zaki atas pengenalan dan juga terima kasih atas jemputan kepada pihak LHDN untuk bersama-sama dengan ASNB pada sesi sembang-sembang pada pagi ini. Jadi seperti semua sedia maklum, topik kita pada pagi ini dia nampak mudah tapi bagi saya dia agak berat juga sebenarnya. Dia berat sebab apa? Dia jadi macam bila scam tu dah terjadi, dia jadi berat mata memandang, berat lagi bahu memikul lah. Dia macam kita dah tak boleh nak buat apa-apa. Jadi buat masa ni seelok-eloknya apa yang kita boleh buat ialah kita akan cuba sedaya upaya untuk ambil langkah berjaga-jaga sebelum perkara-perkara tidak diingini itu berlaku. Okey, baik. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah tim saya juga daripada LHDN diketuai oleh Mr. Chua dan juga Puan Wan Nur Afidah bersama saya untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh kita punya pendengar-pendengar pada pagi ini. Okey, untuk seterusnya saya akan membuat sesi pada pagi ini secara santai lah. Bermaksud kita akan lebih kepada perkongsian ilmu dan juga perkongsian pengalaman yang saya ada di LHDN dan juga mungkin tuan-puan ada cerita sendiri, ada cerita-cerita pengalaman sendiri ataupun tuan-tuan ada tips yang nak share juga kepada kami. Bolehlah share kepada chatbox ataupun nanti di Q&A session nanti kalau rasa nak buat sesi perkongsian ataupun rasanya tips daripada tuan-puan tu boleh diguna pakai oleh semua pihak, bolehlah juga kita share di akhir sesi nanti. Okey, so sekarang ni kita akan mulakan dengan bahagian yang pertama iaitu kita akan go through kita punya slide dulu untuk kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini. Cik Nasrul mute Cik Nasrul. Tak tekan mute tu. Okey, boleh dengar suara saya? Okey, so pagi ni topik kita waspada scammer LHDNM ataupun waspada makau scam menyamar pegawai LHDNM. Kenapa semua orang suka sangat menyamar jadi pegawai LHDN? Kita akan tengoklah kenapa dan sebab apa perkara tu berlaku. Kenapa diorang suka sangat menggunakan organisasi kami ni sebagai salah satu cara yang mudah untuk dia scam. Inilah mangsa-mangsa kepada scammer ni. Okey, yang pertama sekali kita akan cuba kenali dulu pengenalan kepada cukai. Kenapa, apa manfaat cukai itu kepada kita lah. Kita akan tengok dari segi kemakmuran bersama. Semua maklumat ni ataupun semua poin-poin ni adalah dia interrelated sesama sendiri. Sebab sekiranya apabila kita berbayar cukai, kita akan membantu dalam segi kemakmuran negara dari segi pendidikan, ekonomi, keselamatan, pertanian, kesihatan, kebajikan, kesejahteraan.
pengangkutan awam, perindustrian, pembangunan, keselamatan dan lain-lain. Jadi semua perkara ini secara tidak langsung mampu untuk membentuk sebuah negara yang harmoni dan juga sebuah negara yang boleh menuju ke kita consider sebagai first world country lah, sebab kita ada semua kelengkapan ini dari segi monetary. In term of monetary, cukai ini dapat membantu memapankan ekonomi dan juga kemakmuran di negara ini. Jadi kalau kita tengok ke mana kita punya duit ni dibelanjakan, jadi kita boleh tahulah kita punya duit ni government akan, saluran itu akan diberikan kepada pihak kerajaan, kepada kesihatan, sekolah, kolej dan universiti, pembangunan, infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Ini juga termasuk subsidi-subsidi yang telah diberikan oleh pihak kerajaan lah. Sebagai contoh, yang salah satu yang perkara ataupun item yang paling besar yang selalu kita gunakan hari-hari, kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu subsidi petrol lah yang telah pihak kerajaan berikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, seterusnya, saya pecahkan lagi kita punya sesi pada pagi ini kepada yang dua perkara lah. Yang pertama, kita kena kenal dulu LHDN. Sebab kalau kita tak kenal LHDN, senang orang tipu kita. Jadi apa-apa pun kita kena back to basic, which is apa itu organisasi LHDN dan juga apa itu cukai pendapatan yang pihak tuan-puan bayar dan juga apa aplikasi yang pihak LHDN guna. Dan yang kedua, kita akan go through juga penipuan kewangan yang selalu orang gunakan yang menyamar sebagai pegawai LHDN lah. Okey, kita akan mulakan dengan profil dulu. Tak kenal maka tak cinta. Tapi kita baca semua ni lah. Saya akan bagi satu penerangan simple saja. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia merupakan satu agensi di bawah Kementerian Kewangan, semua sedia maklum, yang bertanggungjawab untuk memungut dan mentadbir cukai langsung di negara ini. Okay, previously LHDN ini dikenali sebagai Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia dan juga telah diperbadankan pada 1 Mac 1996 dan dikenali sehingga kini sebagai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi apa LHDN buat? Cukai-cukai apa yang dikeluarkan oleh LHDN? Jadi kalau kita tengok, kita akan go through nanti lah. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, struktur LHDN ini di bawah Kementerian Kewangan lah, di bawah Menteri Kewangan, salurnya turun kepada Timbalan Menteri Kewangan dan juga kepada semua agensi-agensi di bawah MOF, termasuklah LHDN. Jadi kadang-kadang orang yang tak aware ni, dia mengatakan bahawa LHDN ini berada di bawah Bank Negara. Jadi kadang-kadang orang yang menyamar tu kata awak kena pergi buat bayaran kepada pihak Bank Negara ke apa semua. Sebab benda ni tak ada kaitan langsung. Pihak LHDN dan juga Bank Negara adalah dua entiti yang berbeza, tetapi merupakan adik-beradik lah di bawah Ministry of Finance ataupun Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, kalau nak tanya di mana LHDN, of course LHDN berada di seluruh Malaysia. Jadi ini boleh memudahkan pihak pembayar cukai untuk berurusan dengan pihak LHDN sebab kita ada di seluruh negara dan juga tuan-puan perlu ambil maklum di negeri mana pendaftaran cukai ataupun nombor cukai, nombor pengenalan cukai tuan-puan itu didaftarkan sebab di negeri itulah kita akan membuat segala urusan percukaian pihak tuan-puan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada pendapatan cukai kita lah. Jadi saya dah maklumkan tadi, kita punya LHDN berada di bawah Ministry of Finance dan juga kita mengutip cukai langsung sebab cukai tidak langsung adalah di bawah jajahan ataupun di bawah tanggungjawab Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jadi cukai-cukai apa yang kita kutip di Malaysia di bawah LHDN? Yang pertama, majoriti maklum cukai pendapatan termasuk syarikat dan individu. Yang kedua, cukai pendapatan petroleum. Yang ketiga, duty stamp. Yang ini semua orang akan rujuk LHDN jugalah sebab kita akan membuat stamping untuk semua kontrak-kontrak yang ingin disahkan di Malaysia. Dan yang terakhir, cukai keuntungan harta tanah yang melibatkan jual beli harta tanah. Okay. Untuk pendapatan di Malaysia, kita bagi satu briefing sahajalah, brief sekali lalu saja apa yang pendapatan yang layak dikenakan cukai. Yang pertama, perniagaan. Yang kedua, penggajian. Yang ketiga, dividen, faedah diskaun. Yang keempat, sewa. Yang kelima, pencen. Dan yang terakhir, keuntungan lain-lain. Lain-lain perolehan yang mendatangkan punca pendapatan
kepada pembayar cukai adalah dikira sebagai pendapatan di Malaysia. Jadi untuk setiap satu ni kita akan tengoklah kategori-kategori dia, kita akan tengok apa kriteria-kriteria dia untuk membolehkan kita memberikan ataupun mengenakan cukai kepada setiap item ni lah. Seperti contoh pencen, kita akan ada kriteria dia juga untuk membolehkan si pencen itu tidak dikenakan cukai. Jadi kita akan tengok syarat-syarat dia adalah adakah dia memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan cukai di Malaysia ataupun tidak. Tapi yang itu kita akan go through subtopik lain lah, sebab kita hari ini kita akan fokus kepada scam. Jadi kita hari ini akan go through sahaja pengenalan kepada LHDN dan cukai, dan juga kita akan terus masuk ke bahagian scam di Malaysia. Okey, ini tanggungjawab pembayar cukai di Malaysia. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, perlu daftar. Yang kedua, kemaskini sekiranya ada apa-apa perubahan butiran yang perlu dikemaskini kepada kami. Seperti contoh alamat rumah, alamat email, nombor telefon, dan juga kalau bukan warga negara ataupun yang tidak bermas tautin, berkemungkinan nombor pasport, dan juga itulah kot. Itu antara perkara-perkara yang perlu dikemaskini. Dan termasuk juga, okey, last sekali kita akan kemaskini juga nombor akaun pembayar cukai, sebab ini sangat penting untuk kita membuat refund. Proses refund nanti kita akan bergantung kepada nombor cukai yang telah dikemaskini, nombor akaun bank yang telah dikemaskini kepada pihak kami. Jadi nanti tiba-tiba kalau refund tak masuk, itu berkemungkinan berkait dengan reason dia adalah nombor akaun tidak dikemaskini oleh pihak pembayar cukai. Yang ketiga, hantar dan bayar. Yang keempat, patuh. Yang kelima, semak. Yang keenam, beri kerjasama. Dan yang ketujuh, hak. Hak ni pun saya nak bagi fokus sedikit lah di sini, sebab kadang-kadang pembayar cukai dia tak tahu hak-hak dia. Hak-hak dia sebagai pembayar cukai di Malaysia. Jadi antara hak pembayar cukai di Malaysia adalah antaranya ada hak untuk membuat pindaan, ada hak untuk membuat rayuan. Jadi ada hak-hak lain yang pihak pembayar cukai dia rasakan macam dia tak ada hak ke atas cukai yang dibayar dia. Jadi kita di LHDN kita bukanlah akan mengerah ataupun setiap cukai yang kita keluarkan itu adalah tidak boleh dinegosiate lagi. Jadi sekiranya ada apa-apa perubahan ataupun request untuk membuat pindaan, pihak LHDN bolehlah menerima sebarang rayuan dan juga pindaan untuk kita discuss dengan lebih lanjut, untuk kita akses jugalah untuk kita membuat penaksiran semula. Alright, kita akan berkenalan pula dengan aplikasi yang digunakan oleh pihak LHDN, iaitu MyTax. Jadi MyTax ini adalah satu aplikasi yang digunakan secara menyeluruh berkaitan dengan segala urusan percukaian pembayar cukai di Malaysia. Jadi apa-apa pun kalau pihak pembayar cukai nak buat semakan ataupun butiran lanjut, boleh akses kepada MyTax sahaja. Jadi perkara ini juga boleh mengelakkan sebarang penipuan yang dilakukan oleh scammer-scammer di luar sana lah. Jadi apa itu fungsi MyTax? MyTax ini kita boleh baca di sini adalah responsif dalam paparan aplikasi web dan mudah alih. Lepas tu kita ada eKYC security yang membolehkan ataupun memberi keselamatan data identiti kepada pembayar cukai. Lepas tu dekat dalam MyTax ni juga ada portal lokasi untuk mengetahui pejabat LHDN yang terdekat. Jadi kita akan bagi segala jenis information ataupun maklumat pembayar cukai melalui MyTax sahaja. Okey, ini adalah skrin ataupun paparan yang pihak pembayar cukai boleh lihatlah sekiranya dia buka MyTax. MyTax ini adalah daripada browser. Kita ada juga MyTax application yang boleh di-download ke dalam smartphone tuan-tuan jugalah. Jadi yang ini kita punya skrin adalah paparan melalui browser. https://mytax.hasil.gov.my. Okey, lepas dah akses masuk ke dalam MyTax ni, perkara-perkara yang boleh dilihat di skrin utama adalah termasuk bayaran balik yang diluluskan. Jadi kat situ kita boleh nampak amount bayaran balik yang diluluskan. Jadi kalau dah ada amount di situ, kita boleh segera ataupun kita boleh buat semakan semula dalam kita punya account bank lah. Bayaran tu dah masuk ataupun belum. Jadi sekiranya tak ada apa-apa bayaran ataupun rekod dalam kita punya account bank, bolehlah kita refer semula kepada pihak LHDN lah, sebab kat situ ada tulis bayaran balik dah diluluskan tapi tidak ada terima apa-apa amount dalam bank account kita. Yang kedua adalah status sekatan perjalanan.
Yang ini kita boleh tengok semakan sama ada sekiranya ada tunggakan cukai dan pihak LHDN telah mengenakan sekatan perjalanan, bermakna pihak pembayar cukai tidak boleh keluar negara. Jadi perjalanannya secara international punya travel tu disekat. Jadi pihak pembayar cukai perlu membuat bayaran terlebih dahulu untuk diberikan pelepasan sekatan perjalanan. Okey. Yang ketiga, kita boleh tengok jumlah cukai untuk tahun-tahun sebelum ni, dan yang terakhir di bahagian kanan bawah adalah rekod borang yang telah dihantar untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi dekat sini juga kita boleh buat segala jenis permohonan termasuk kemas kini, dan juga e-filing pun kita buat di sini, dan juga segala jenis pindaan-pindaan pun kita akan buat di sinilah. Seterusnya kita akan masuk kepada penipuan kewangan lah, yang ataupun kita panggil scam. Apa itu scam? Okay. Ini semua orang ada definisi sendiri, tapi semua definisi itu adalah ke arah ataupun terjerumus kepada aktiviti di mana peralatan komputer atau rangkaian digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah yang melibatkan kerugian wang ringgit. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini ada scam itu adalah penipuan yang melibatkan maklumat untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk wang ringgit. Okey, seterusnya kita tengok siapa yang menjadi mangsa ataupun kita boleh kata kat sini faktor-faktor utama yang menjadi mangsa penipuan dalam talian. Ini adalah berdasarkan sumber AARP Survey of American Adults 2014. Jadi yang pertama kita tengok dari segi keadaan hidup. Yang pertama, rasa tertinggi atau kesunyian. Yang ini kita boleh kaitkan dengan love scam lah. Rasa dia kesunyian, tak ada siapa-siapa di samping, di sisi. Jadi scammer tu akan cuba untuk membuat hubungan percintaan dengan si mangsa. Yang kedua, hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan ini scammer dia akan cuba untuk menarik perhatian dia dengan cuba untuk memberikan pekerjaan, let's say sebagai contoh. Yang ketiga, perubahan negatif dalam status kewangan. Yang ini sekiranya kita memang tahulah ataupun berkait dengan yang nombor 4 ni, kita bimbang tentang hutang yang kita ada. Jadi pihak scammer ni memang suka mengenakan orang-orang ni yang dah tersepit. Dia macam dah jatuh di tipu tangga. Jadi dia memang suka mencari ruang dan peluang untuk mengenakan calon-calon mangsa diorang ni. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan sangat penting. Kita kena tahu bahawa bank kita tidak akan menghantar email kepada pelanggan untuk meminta mereka untuk klik tautan. Jadi sebarang email yang diterima berkenaan dengan klik-klik tautan ni, kita kena confirmkan semulalah dengan pihak bank. Yang kedua, tidak tahu bahawa sesebuah laman web boleh berkongsi maklumat yang diperolehinya dengan pihak ketiga walaupun mempunyai dasar privasi. Jadi yang ini kita kena ambil maklum. Sekiranya kita ada download sesuatu application dalam phone kita, kita kena ambil maklum bahawa maklumat kita berkemungkinan dikongsi kepada pihak ketiga, dan itu akan membolehkan pihak ketiga menggunakan maklumat yang mereka peroleh dengan cara yang salah. Dan yang kita go through kepada tingkah laku pula. Tingkah laku ini pula juga melibatkan penggunaan handphones lah melayari laman web yang menghendaki pengunjung membaca dasar privasi dan syarat perjanjian. Jadi kadang-kadang tu kita scroll je and so kita accept je privasi ataupun syarat-syarat perjanjian tu tanpa go through kita punya kontrak tu. Yang kedua, kita buka email daripada sumber yang tidak dikenali. Seboleh-bolehnya kita cuba untuk elakkan daripada buka email-email yang kita rasa adalah potensi sebagai salah satu potensi scam kepada kita. Yang ketiga, menjual produk di laman lelong dalam talian. Seterusnya, tingkah laku melibatkan pembelian menerusi laman pemindahan barang dalam talian. Yang ini pun termasuklah segala jenis bentuk online shopping lah. Yang seterusnya, mendaftar untuk tawaran percubaan masa terhad percuma. Yang ini salah satu teknik yang digunakan untuk menarik perhatian orang untuk share dia punya information, tetapi information itu seterusnya akan digunakan
oleh scammer dengan cara yang salah lah. Maknanya information tu akan digunakan untuk menjadikan kita sebagai mangsa mereka. Seterusnya kita boleh baca kat situ ada sikap terburu-buru, klik pada iklan timbul pop-up dan juga muat turun aplikasi. Muat turun aplikasi ni pun kita kena make sure kadang-kadang kita punya phone bukan dengan kita. Kita punya phone dengan anak-anak kita. Jadi kita punya phone tu kita kena make sure kita selalu pantau anak-anak kita daripada download apps yang bukan-bukan. Contohnya kadang-kadang anak-anak ni nak download game apa semua. Tapi kita tak tahu aplikasi yang di-download tu adalah aplikasi yang berbahaya ataupun tidak. Jadi kita kena sentiasa pantaulah telefon yang digunakan oleh mereka. Okey, kita go through pula jenis-jenis scam yang dikenali setakat ini. Scam ni memang dia endless possibility. Jadi setakat ini yang diketahui umum. Tetapi berkemungkinan besar dia ada banyak lagi jenis-jenis scam di luar sana. Yang pertama, kita go through Nigerian scam ataupun 419. Scam yang menggunakan surat, fax atau email bagi memohon bantuan pemindahan dana wang secara haram dan meminta sebahagian bayaran pendahuluan serta menawarkan perkongsian komisen jutaan ringgit. Jadi yang ini memang melibatkan wang secara haram dan juga dia memang ada minta unsur-unsur bayaran pendahuluan dan juga dia punya unsur-unsur ni lebih kepada jutaan-jutaan ringgit juga. Yang kedua, penipuan melalui panggilan telefon. Yang ini juga dikenali sebagai Macau scam. Sebab apa? Pihak Macau scam ataupun definisi Macau scam ni adalah dia orang menggunakan telefon. Dia akan membuat panggilan dengan menyamar sebagai pihak polis, custom, bank, LHDN dan juga pegawai-pegawai penguatkuasa yang lain untuk memanipulasi maklumat yang dia ada dan juga untuk membolehkan mereka menerima bayaran daripada pihak mangsa. Scammer biasanya akan mengugut mangsa dan meminta mereka menyerahkan maklumat kewangan. Yang ini kita seboleh-bolehnya sekiranya kita menerima panggilan yang berpotensi daripada scammer, kita akan terus letaklah. Tapi ada juga kat luar sana saya tengok mereka cuba untuk main tarik tali ataupun saja nak mengenakan semula scammer tu. Dia rasa macam dia dapat satu kepuasan bila scammer tu tergugat ataupun rasa enak letak telefon. Jadi kita cuba kalau sebab kita pun risau juga berkemungkinan kalau scammer tu scammer itu mempunyai teknologi yang advance ataupun high technology, berkemungkinan dia boleh juga mengakses kita punya maklumat sekiranya kita on call secara berpanjangan dengan dia. Jadi kita cuba elakkan perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, penipuan pinjaman tidak wujud. Yang ini pinjaman, let's say dia mengatakan yang dia ada membuat pinjaman dan juga sebenarnya pinjaman itu adalah pinjaman tipu. Jadi seterusnya dia akan meminta kita untuk membuat pendahuluan ataupun processing fee untuk kita dapatkan pinjaman tersebut. Jadi yang ini pun adalah tipu. Sebaik-baiknya pinjaman kita go through kepada bank sahajalah untuk mendapatkan pinjaman. Yang seterusnya, penipuan pembelian dalam talian. Yang ini sangat common lah di Malaysia. Lagi-lagi lately zaman-zaman COVID, bermula daripada zaman COVID, penjualan atas talian melonjak naik sangat-sangat tinggi. Jadi penipuan ni kadang-kadang orang kata apa yang kita order tak sama dengan apa yang kita dapat ataupun apa yang kita order tiba-tiba dia bagi benda lain. Jadi semua itu adalah berkait juga dengan penipuan atas talian. Itu juga dikenali sebagai scam. Yang kelima adalah data phishing. Data phishing ni pun high tech juga sebab dia akan menggunakan teknik untuk mencuri maklumat secara sulit dengan menggunakan penyamaran. Jadi dia akan menggunakan kebiasaannya dia akan menggunakan medium email dan juga dia akan hantar link kepada kita dan juga sekiranya kita klik link tu dia akan dapat mengakses segala maklumat-maklumat yang kita ada. Jadi kita cuba elakkan, kita kena elakkan segala jenis bentuk email yang berpotensi daripada scam. Yang keenam adalah love scam. Love scam ni common juga, especially di western country, di mana scammer itu menggunakan taktik hubungan percintaan untuk scam dia punya mangsa. Yang ketujuh, education scam. Education scam ini pula menawarkan package pembelajaran yang menarik di dalam negara maupun di luar negara. Dia akan cuba untuk attract kita untuk membuat application kepada dia untuk membuat pembelajaran di luar negara, let's say. Jadi selepas kita bagi information kepada dia, berkemungkinan dia akan cuba untuk mendapatkan wang ringgit daripada kita. Yang ke-8,
Skam kartel dadah. Skam kartel dadah ni juga melibatkan kedai dadah lah, sebab dia adalah melibatkan dadah. Dan yang ke-9, job scam. Job scam ni pun banyak juga di Malaysia, lagi-lagi zaman-zaman kita ketiadaan pekerjaan. Jadi scammer ni akan cuba untuk menggunakan kita, kelemahan yang kita ada untuk menawarkan pekerjaan kepada kita. And ada juga a few cases di mana pekerja di Malaysia ditawarkan pekerjaan di luar negara, tetapi selepas pergi ke sana tidak ada pekerjaan yang diterima, dan juga seterusnya diarah ataupun disuruh untuk bekerja di tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah. Okey, kita akan go through pula modus operandi yang scammer gunakan yang terkait dengan nama LHDN. Okey, kenapa? Yang pertama sekali kita kena tahu kenapa scammer ni suka sangat guna nama LHDN. Yang pertama, LHDN mudah dikenali dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia. Jadi, bila dia sebut LHDN, dia tak payah nak bagi penerangan lanjut, orang tahu LHDN. Dan yang kedua, dia boleh cakap dia di mana-mana cawangan sebab cawangan dia berada di seluruh Malaysia. Jadi macam saya cakap tadi, sangat penting untuk tuan-puan tahu cawangan puan berada di mana, fail puan didaftarkan di mana. Jadi sekiranya fail puan didaftarkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, puan tanya kepada pegawai itu dari LHDN mana. Jadi kalau dia kata LHDN HQ Cyberjaya, kebanyakannya orang akan menggunakan HQ lah Cyberjaya, sebab dia tahu Cyberjaya tu HQ, disebut je Cyberjaya. Which is Cyberjaya HQ tidak akan berurusan dengan pihak pembayar cukai berkenaan dengan urusan-urusan percukaian. Jadi pihak cawangan tuan-puan sendiri yang sebenarnya akan berurusan dengan tuan-puan related dengan urusan percukaian. Jadi kalau dia kata dia daripada KL tapi tuan-puan punya cawangan berdaftar di Johor, tuan-puan memang tak perlu pun berurusan dengan pegawai-pegawai LHDN yang dikatakan daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi macam mana tuan-puan nak buat semakan, tuan-puan berada di cawangan mana, tuan-puan boleh pergi ke to the nearest cawangan untuk bertanyakan tuan-puan punya file ni berada di mana. Sebab bukan berkemungkinan besar, majority cases pembayar cukai tak tahu dia punya cawangan ni berada di mana. Sebab last time dia daftar di kampung dia, let's say dia daftar di kampung dia. Tapi sekarang ni dia dah berhijrah ke KL, bekerja di KL. Jadi dia merasakan dia punya file berada di KL. Sebenarnya tidak. Walaupun tuan-puan berada di KL, tetapi kita akan rujuk semula di mana pendaftaran itu dilakukan. Baik, seterusnya LHDNM merupakan agensi penguatkuasaan Undang-Undang Percukaian. Dia digunakan nama besar ini sebagai penguatkuasa, jadi digunakan nama LHDN. Yang seterusnya dia tahu, bukan dia tahu, satu Malaysia tahu, ramai yang membuat pelarian cukai ataupun tidak melaporkan cukai atau ada tunggakan cukai. Jadi dekat sini dia tahu ada loophole yang dia boleh kenakan kepada potensi-potensi mangsa mereka. Jadi dia try and error saja sebenarnya. Dia buat phone call mengatakan tuan-puan ada cukai yang perlu dibayar dengan kadar yang segera. Jadi dan juga termasuk ugutan jugalah berkemungkinan. Jadi pihak pembayar cukai itu ataupun mangsa itu dia lebih terpengaruh ataupun dia menerima sebulat suara lah, sebiji sepatah-sepatah apa yang scammer tu cakap kepada dia. Jadi kami di pihak LHDN sebenarnya adalah kita bukanlah ingin menghukum pembayar cukai di Malaysia. Kita hanya ingin membantu. Kita hanya sebagai satu penguatkuasa untuk membantu pembayar cukai membuat bayaran cukai di Malaysia. Jadi kita pun tak adalah akan mengugut ataupun kita akan membuat paksaan bayaran cukai itu dibuat serta-merta. Kita ada proses-proses kita sendiri. Jadi kita memang kalau pihak pembayar cukai nak buat request untuk bayaran ansuran, kita di pihak LHDN boleh terima, boleh berbincang mengenai bayaran ansuran ataupun permohonan ansuran yang ingin dibuat oleh pihak pembayar cukai. Jadi bukan straight away kita akan minta tuntutan cukai, semua cukai itu perlu dilangsaikan. Itu bukan cara di LHDN lah. Tetapi ini satu special case. Untuk pihak tuan-puan ada tunggakan cukai dan dikenakan sekatan perjalanan dan tuan-puan ingin keluar negara. Jadi itu memang sepatutnya ataupun amalan kami di sini adalah tuan-puan perlu menjelaskan segala tunggakan cukai tuan-puan untuk sekatan itu diangkat.
pelepasan sekatan perjalanan itu diberi. Tetapi macam saya cakap, kita punya ihsan tu juga. Jadi kita boleh juga terima berbincang. Sekiranya tuan-puan ada nak buat bayaran 50% dahulu, kita akan memberi pelepasan sementara untuk sekatan perjalanan. Bukannya kita minta semua bayaran itu dibuat secara lamsam. Okey, seterusnya, kenapa LHDN? Sebab LHDN dilantik oleh kerajaan bagi menguruskan bantuan kerajaan. Jadi dahlah orang tu nak minta tuntutan bayaran ataupun nak minta bantuan khas, tiba-tiba dikenakan pula scam. Jadi benda tu sangatlah tak wajar lah, tak berhati perut daripada sebab dia mengenakan orang yang tak ada duit pun sebenarnya. Jadi tapi dia tahu dia ada potensi ataupun dia tahu ada duit di situ. Jadi dia ada duit di situ, dikira sebagai calon ataupun mungkin boleh menjadi mangsa kepada dia, kepada scammer tu. Dan yang terakhir, LHDN mempunyai pelbagai jenis sistem dalam talian yang digunakan oleh orang ramai. Jadi sebab tu saya bagi pendedahan awal sebentar tadi, bayaran cukai boleh digunakan ataupun boleh dibuat melalui sistem MyTax itu sendiri. Jadi pihak tuan-puan dah tak perlu risau-risau, tak perlu pening dah selepas ni. Setiap perkara, setiap urusan percukaian pihak tuan-puan termasuk segala jenis pembayaran hanya perlu dibuat melalui sistem MyTax sahaja. Itu adalah jalan yang termudah oleh pihak tuan-puan untuk membuat bayaran secara online dan juga tidak mudah tertipu dengan scammer-scammer di luar sana. Okay, seterusnya kita tengok siapa yang boleh jadi mangsa scam LHDN. Kita go through semua, kita tengok sesiapa sahaja. Tengok part bawah tu, sesiapa sahaja boleh dijadikan mangsa kepada scam yang mengaku sebagai pegawai LHDN. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, dia punya taktik ni kadang-kadang dia try and error saja. Dia ada information tu, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengenakan, untuk mencari dia punya jackpot lah. Cari jackpot, dekat situ ada potensi dan dia akan cuba untuk call. Jadi sesiapa sahaja, tak kisah dia punya education background. Sesiapa sahaja boleh ataupun berpotensi menjadi mangsa scam di luar sana. Termasuk pegawai-pegawai LHDN sendiri. Kami pun terima juga call daripada orang luar mengatakan kami pegawai LHDN. Jadi kalau pihak tuan-puan sendiri, pihak tuan-puan terima, kami pun terima. Jadi kita akan cuba tanya dia. Kadang-kadang kalau automated call tu memang kita terus letaklah. Tapi kalau ada orang call cakap, saya pegawai daripada LHDN. Jadi kita cuba tanya LHDN mana. Lepas tu tiba-tiba tanya unit mana. Kalau dia pun tak tahu nak jawab, memang dia letak teruslah. Jadi kita akan cuba untuk selidik dahulu sebelum kita percaya 100%. Jadi kita mungkin di LHDN sendiri pun kita akan ada kesukaran selepas ni, sebab kalau saya dah beritahu pihak membayar cukai jangan mudah percaya. Jadi kalau lepas ni LHDN sendiri yang call, kadang-kadang LHDN sendiri dimainkan oleh pembayar cukai. Dia terpusing-pusing ayat. Tapi tak apa, sebab itu memang terbaik. Maknanya it's better for you to do that action, to take the precautious step rather than tertipu. Jadi tak kisahlah kalau pegawai LHDN call sendiri pun, tapi encik tuan-puan buat cara yang sama, kita pun terpaksalah terima. Dan kalau tak boleh juga, kita akan the best way is kita akan jemput ataupun kita akan minta tuan-puan untuk datang sendiri ke pejabat. Sebab itu adalah the only way untuk kita berurusan juga dengan pihak tuan-puan. Jadi apa-apa pun tak payah kita nak jumpa kat luar lah, kita akan cuba untuk berurusan dengan pihak tuan-puan di pejabat kita sendiri. Okey, ini ada beberapa geratan akhbar yang melibatkan scam di negara ini. Yang pertama, melibatkan seorang guru. Banyak duit dia. Scammer ni dia boleh, saya punya pemerhatian, scammer ni dia bijak untuk mengatur strategi. Dia memang sangat ada high skill in memujuk dan juga meminta, memeras ugut dan juga convincing. Dia pandai convince orang. Dia tahu 1001 cara untuk memutar belit fakta. Jadi kita kena berhati-hatilah juga dengan scammer ni, sebab amount yang ditipu tu sebenarnya besar. Dia bukannya 1,200. 1,200 pun kadang-kadang kita dah rasa terkilan dah. Kalau yang beratus ribu ni lagi lah rasa macam kita dah kumpul duit tu daripada kita start bekerja. Tiba-tiba hilang sekelip mata. Jadi seboleh-bolehnya kita cuba elakkanlah perkara-perkara macam ni. Yang pertama daripada guru, RM254,600. Sangat besar nilai dia.
Yang kedua, daripada jururawat pun tertipu RM50,000. Pensyarah pun tertipu. Seorang pendidik sendiri tertipu dan menjadi mangsa scammer LHDN. Dan yang terakhir tu, keratan terakhir itu ada satu cara ataupun kita bagi pendedahan lah macam mana nak detect surat-surat yang dikeluarkan tu sebenarnya surat daripada LHDN ataupun tidak. Jadi kalau tuan-puan nampak di bahagian bawah tu ada satu tantangan daripada pihak CEO kami sendiri yang mana kami pihak atau CEO kami tidak akan menurunkan tanda tangan dia di setiap surat lah. Jadi lenguh tangan dia nak tanda tangan setiap satu surat nak bagi ke PC kan. Jadi dia memang tidak terlibat dalam urusan menghantar surat kepada pihak tuan-puan. Kami sendiri di pihak cawangan ataupun pegawai yang in charge sendiri yang akan menandatangani surat tersebut sebab dia adalah pegawai penaksir tuan-puan yang mengeluarkan surat tersebut. Jadi kami sendirilah akan menandatangani surat tersebut, bukannya CEO kami. Ini pun ada lagi musim e-filing isteri terpedaya. Jadi e-filing ni season-season yang sangat peak sebab orang akan menyamar jadi pegawai LHDN ni untuk dapatkan refund pula. Dia minta itu, dia minta ini, tuan-puan mohon beri information ini untuk kami masukkan duit dalam refund tuan-puan ke dalam bank account tuan-puan. Jadi jangan mudah tertipu lah perkara tu sebab kita punya refund pun status dia tuan-puan boleh buat semakan dalam sistem MyTax juga. Sekiranya ada apa-apa pindaan berkaitan dengan nombor akaun boleh maklumkan terus kepada kami. Sebab kita akan terus buat direct transfer ke dalam akaun bank tuan-puan berkenaan dengan refund proses. Seterusnya doktor rugi lebih RM60,000 ditipu pegawai LHDN. Seorang doktor sendiri pun boleh tertipu dalam kes-kes yang macam ni. Jadi kita boleh tengok kat sini sesiapa sahaja di dalam dunia ini adalah berpotensi untuk dijadi mangsa scam kepada scammer-scammer yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi langkah-langkah proaktif daripada pihak tuan sangatlah kami perlukan untuk mengelak perkara-perkara ini daripada berlaku. Sebab apa? Duit-duit tu dalam berskala besar. Jadi seboleh-bolehnya digunakan ataupun disimpan dengan baik dan juga boleh dijadikan pelaburan masuk ke dalam ASNB lagi elok daripada kita bagi duit tu kepada scammer. Betul tak? And also bagi duit tu untuk urusan percukaian Malaysia lebih bagus daripada bagi kat scammer. Scammer guna untuk keuntungan diri dia sendiri. Buat bayaran kepada pihak LHDN, kita akan bagi kepada keharmonian negara. Jadi itu lebih membantu atau itu adalah lebih berguna pada semua kemaslahatan satu Malaysia. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk elak daripada tertipu dengan scammer. Ini pun semuanya adalah cases lah yang menyamar sebagai pegawai LHDN. Jadi sekiranya kita tengok dululah beberapa jenis-jenis scammer yang melibatkan LHDN. Yang pertama adalah melibatkan kes tunggakan ataupun pelarian cukai. Yang kedua, ini kes yang paling besarlah saya kira, majority of the cases in Malaysia involve dengan kes tunggakan ataupun pelarian cukai. Yang kedua, pelarian cukai ataupun kegiatan jenayah dan pengubahan wang haram. Yang ketiga, lawatan pungutan, audit siasatan cukai. Yang keempat, keuntungan penjualan saham. Dan yang kelima, bayaran balik cukai terlebih bayar. Okay, kita go through satu-satu. Yang pertama, kes tunggakan dan pelarian cukai. Ini most common lah. Mangsa menerima mesej, panggilan telefon, surat atau email daripada sindiket memaklumkan terdapat tunggakan cukai yang masih belum dijelaskan. Mangsa dikehendaki menjelaskan tunggakan cukai dan membuat pindahan wang ke dalam akaun bukan milik LHDN. Yang pertama nak buat semakan cukai, boleh tengok ke MyTax. Ada berapa tunggakan, ada berapa amount tunggakan cukai, tuan-puan perlu jelaskan. Yang kedua, tuan-puan boleh buat bayaran directly melalui MyTax juga. Jadi tak ada apa-apa pindahan wang ke akaun bukan milik LHDN perlu dibuat untuk membuat bayaran tersebut. Jadi kita kena aware. Itu adalah pengetahuan yang pertama. Kita kena tahu segala jenis pindahan wang untuk membuat bayaran ke dalam akaun bank bukan milik LHDN adalah tidak sahih. Okey, yang kedua kita tengok pelarian cukai, kegiatan jenayah haram dan pengubahan wang haram. Yang ini adalah melibatkan pemindahan wang selepas ataupun sebelum wang dalam bank account dia dibekukan atas aktiviti wang haram. Jadi yang ini
kita kena confirm semula lah dengan pihak LHDN berkaitan dengan perkara ini. Sebab takkanlah sewenang-wenangnya kita akan ambil tindakan kepada pihak tuan-puan tanpa kita akan kita siasat. Jadi apa-apa pun kebiasaannya kita akan siasat dahulu aktiviti tersebut sebelum apa-apa tindakan lanjut dikeluarkan ke atas pihak tuan-puan. Seterusnya lawatan pungutan, audit dan siasatan. Yang ini kita pun selalu juga dapat yang menerima kunjungan pegawai LHDN yang kononnya memungut cukai ataupun melakukan aktiviti audit ataupun siasatan cukai. Jadi sedikit ni dia akan minta dokumen pendapatan, perniagaan dan juga inilah memaklumkan mangsa tersalah lapor cukai pendapatan. Jadi diarahkan mangsa itu untuk membuat pembayaran cukai tambahan ke dalam akaun bukan milik LHDN. Jadi sekiranya tuan-puan diaudit, tuan-puan kena make sure dululah pegawai itu adalah pegawai daripada LHDN. Dan yang kedua, kita tak akan terus minta ataupun kita tak terus cakap yang tuan-puan itu tersalah lapor dan juga dikenakan cukai. Kita akan ada prosedur-prosedur kita untuk dikeluarkan kepada pihak pembayar cukai dan juga pihak pembayar cukai akan ambil tindakan seterusnya untuk membuat pembayaran. Seterusnya adalah keuntungan penjualan saham, yang ini pun surat atau email dilampirkan. Okay, kat sini dia dah bagi surat dah, tapi kita kena make sure surat itu adalah surat sahih ataupun tidak. Mangsa menerima surat atau email memaklumkan bahawa mangsa terlibat dengan aktiviti perdagangan saham dan salah satu syarikat pelaburan dikehendaki membuat bayaran tunggakan cukai berdasarkan arahan yang diberikan oleh sindiket penipuan. Jadi kita tengok kat sini surat tu dah dikeluarkan, nampak sahih. Dia pandai pusing-pusing, dia dah macam sebab segala information kita pun ada di website. Jadi kadang-kadang disalahgunakan segala jenis maklumat yang kita berikan ke website untuk tujuan yang salah. Jadi tuan-puan kena tengok dulu, semak dulu surat yang diterima tu sama ada surat itu betul-betul sahih daripada pihak LHDN ataupun tidak. Cara yang paling mudah untuk membuat semakan adalah pergi ke cawangan terdekat untuk mendapatkan kepastian. Okey, yang ini cerita ataupun perkara yang paling common sekarang ni berlaku lah. Sebab sekarang ni season e-filing, orang dah memang tuntut bayaran cukai lebih. So ada tax refund berlaku sekarang ni. Jadi jangan, make sure tuan-puan tidak tergolong dalam golongan-golongan yang ada tax refund tapi tak dapat. Sebab apa? Refund dia dah dibayar ataupun dah dimasukkan ke dalam akaun bank orang lain, ataupun tuan-puan dah menjadi mangsa scam untuk refund ni. Okey, mangsa selalunya akan menerima email bahawa mangsa mempunyai cukai lebihan bayar dan juga mangsa diminta untuk klik pautan link untuk memberikan maklumat-maklumat tambahan. Jadi untuk bayaran refund seperti yang saya cakapkan tadi, kemaskini maklumat adalah hanya directly daripada tuan-puan kepada pihak kami melalui sistem MyTax. Ada e-kemaskini untuk tuan-puan mengemaskini tuan-puan punya maklumat, dan juga untuk tengok status bayaran balik tuan-puan boleh membuat semakan melalui MyTax juga. Seperti paparan skrin sebelum tadi, awal-awal tadi saya dah tunjuk kat mana tuan-puan boleh tengok bayaran balik tuan-puan dah diluluskan ataupun belum. Okey, sekarang ni kita dah tahu, dah kenal dah apa itu LHDN, dah kenal dah apa modus operandi yang dijalankan oleh pihak scammer di luar sana. Jadi kita kena tahu langkah-langkah seterusnya, apa yang kita perlu buat untuk membendung perkara ini daripada berleluasa dan juga mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa penipuan scammer di luar sana. Yang pertama, kita kena tengok sekiranya melalui email, jangan klik apa-apa pautan ataupun iklan yang menawarkan sesuatu. Yang kedua, jangan klik lampiran dalam email atau membuka pautan dalam kandungan email. Dan seboleh-bolehnya padam terus email yang mencurigakan. Dan jangan sesekali, ini memang warning keras, jangan sesekali untuk membalas email tersebut. Kalau tak pasti email itu betul ke daripada LHDN. Okey, email-email yang daripada LHDN adalah email yang standardized. Jadi kita akan, nanti saya akan tunjuk email apa yang pihak LHDN ada, alamat email. Jadi kalau bukan tergolong dalam alamat email tersebut, bukanlah daripada pihak kami. Yang ketiga, laporkan email kepada penyedia perkhidmatan atau jabatan untuk melaporkan spam email tersebutlah. Jadi email tersebut akan diblok daripada masuk ke dalam inbox tuan-puan. Dan juga yang keempat, sekatan email lah untuk menandakan sebagai spam ataupun auto delete sekiranya
menerimanya lagi. Okey, kalau melalui internet, yang pertama kita kena gunakan versi pelayar web terkini. Yang ini kita kena alert lah, kita kena guna pelayar web terkini. Yang kedua, pastikan URL yang kita gunakan mempunyai HTTPS. Jadi HTTPS itu adalah salah satu kriteria ataupun penanda laman web itu adalah sahih dan selamat untuk digunakan. Dan jika kita ke sesawang bank, kita akan jumpa ikon mangga berkunci yang mana menunjukkan segala item-item peribadi kita ataupun maklumat peribadi kita adalah selamat. Yang ketiga, type URL perbankan dalam pelayar atau kita bookmark terus kita punya link tu, URL tu dalam kita punya browser. Elakkan daripada klik directly daripada email yang kita terima. Yang keempat, jangan tertipu dengan logo. Yang ini logo semua ni sekarang ni dah tak boleh pakai dah. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, every time logo dia sama. Sebab logo boleh Google. Logo kita boleh Google. Alamat kita boleh Google. Tapi kesahihan maklumat tu kita kena kenal pasti. Yang kelima, jangan pernah akses perbankan dalam talian ataupun apa-apa aktiviti ataupun mungkin MyTax pun sendiri melalui Wi-Fi awam dan juga cyber cafe. Sebab berkemungkinan ataupun kadang-kadang kita di cyber cafe ni kita terklik save information kita di situ dan juga mungkin save password kita di situ. Jadi orang-orang selepas itu berkemungkinan boleh menggunakan kita punya auto save username and also password di cyber cafe itu untuk mengenakan kita. Yang keenam, jangan berikan ataupun kongsi maklumat akaun bank kita kepada sesiapa. Ini paling penting lah, jangan bagi kepada sesiapa. Dan yang ketujuh, pantau akaun, kewangan dan juga perbankan kita. Jadi kita kena sentiasa semak kita punya apps online banking tu, tengok masuk keluar duit kita. Jadi sebelum kita sedar-sedar je kita punya duit dah kosong dalam bank, so kita kena make sure kena check dalam selalulah kita punya duit dalam akaun bank tu keluar masuk je. Okey, seterusnya kalau terima melalui telefon pula. Kalau orang-orang LHDN selalu telefon. Scammer LHDN suka telefon. Okey, yang pertama kita teruskan tamatkan panggilan. Kalau kita tak pasti, kita tanya dia dengan lebih lanjut. Macam saya cakapkan tadi, antara perkara yang puan boleh tanya, yang pertama nombor cukai tuan-puan. Nombor cukai itu ataupun nombor pengenalan cukai, tax identification number tuan-puan adalah unik. Jadi setiap orang ada tax identification yang sama. Lepas tu confirmkan semula dengan dia nombor IC tuan-puan. Jangan dia minta tuan-puan baca IC tuan-puan, tuan-puan tanya dia nombor IC tuan-puan. Dan yang ketiga, cawangan tuan-puan. Kalau dia kata dia daripada cawangan yang bukan cawangan berdaftar tuan-puan, tuan-puan boleh letak sajalah. Yang kedua, telefon nombor awam atau talian khidmat pelanggan syarikat yang mengatakan anda telah memenangi sesuatu daripada mereka. Ya, ini secara general, tapi dalam dalam urusan LHDN, sekiranya tuan-puan menerima panggilan daripada pihak LHDN, tuan-puan boleh membuat pengesahan semula dengan telefon pihak kami lah. Tuan-puan boleh semak website kami untuk call hasil call line dan juga ada beberapa nombor chatbox pun ada disediakan di platform portal rasmi LHDN. Jadi tuan-puan boleh bertanyakan untuk membuat pengesahan kesahihan panggilan telefon yang tuan-puan terima dan juga seboleh-bolehnya tuan-puan ambil catat nama penuh pegawai yang menghubungi tuan-puan. Lepas tu tuan-puan bagikanlah penerangan ataupun butiran nama penuh dia kepada pihak kami untuk pihak kami sahkan. Tuan-puan juga dinasihatkan tahu dengan unit mana tuan-puan berurusan. So let's say scammer tu call, dia kata saya daripada Selangor LHDN. Tuan-puan kena buat semakan lanjut. Dia daripada bahagian mana? Daripada unit mana? Kita akan tanya unit mana, di bawah section mana untuk kita dapatkan pengesahan yang lebih lanjut berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, yang ketiga, jangan berikan ataupun kongsi maklumat akaun tuan-puan seperti tadi juga. Yang keempat, jangan muat turun aplikasi yang diminta oleh pemanggil kerana ia akan menyebabkan semua maklumat anda boleh diakses oleh scammer. Jadi, untuk LHDN, satu aplikasi yang kita gunakan hanyalah MyTax. Yang kelima, pantau akaun atau perbankan anda. Ini sama seperti tadilah. Seterusnya, kalau kena scam dengan menggunakan nama LHDN, apa tuan-puan perlu buat? Ini kita ada bagi ni lah.
cara-cara ataupun precaution step, langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu dibuat sekiranya call tu potensi scam. Dia tak adalah kata semua call tu scam kan, ada berkemungkinan pun daripada pihak LHDN juga. Jadi sekiranya dapat panggilan telefon tu, semak semula dengan pihak LHDN. Ini adalah beberapa nombor-nombor ataupun platform tuan-puan boleh berurusan untuk membuat pengesahan dan buat semakan. Yang pertama hasilkan line di talian 03 8911 1000 di dalam negara dan juga luar negara. Yang kedua, hasil live chat. Hasil live chat ini boleh diakses di portal rasmi kami LHDNM. Di situ tuan-puan boleh bertanya dan juga membuat semakan. Yang ketiga, borang maklum balas LHDNM di portal rasmi kami. Borang maklum balas juga tuan-puan boleh dapatkan di MyText juga. Jadi customer feedback ni kalau after tuan-puan login kepada MyText, dekat situ pun ada customer feedback juga. Tuan-puan boleh masuk ke situ untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan panggilan yang diterima oleh tuan-puan. Yang keempat, hadir kecawangan yang berdekatan. Kalau 3 di atas tu tuan-puan tak tahu, rujuklah kami di cawangan. Pihak cawangan akan sedia membantu tuan-puan, especially berkaitan dengan scam ni. Tuan-puan dah dapat panggilan, tuan-puan datang kepada kami untuk mendapatkan semakan lanjut berkaitan perkara yang telah dibangkitkan, tak kira dah dalam email ke, surat ke ataupun melalui phone call daripada pihak scammer. Yang kedua, jangan dedahkan butiran perbankan, terutama kata laluan perbankan internet. Yang ini sangat crucial lah, sebab kalau once dia dah ada dah segala butiran tuan-puan, tuan-puan kena segera pergi ke step seterusnya, terus minta pihak bank sekat segala keluar masuk transaksi tuan-puan dalam bank tersebut. Yang ketiga, jangan klik pada bautan yang diterima. Yang ini kalau nampak email meragukan, let's say tuan-puan tak pernah pun request untuk apa-apa reset password ke, tak pernah request untuk nombor PIN daripada pihak LHDN ke. Jadi tak ada apa-apa perkara ataupun urusan yang tuan-puan tunggu daripada LHDN. Memang tak ada apa-apa email lah yang tuan-puan boleh mengharap daripada LHDN. Jadi kalau pihak LHDN, link yang kami keluarkan hanyalah link untuk membuat reset password sahaja. Reset password itu juga ataupun nombor PIN lah, itu juga dihantar daripada email rasmi LHDN yang menggunakan domain rahsia.gov.my. Jadi apa-apa kalau tuan-puan terima email daripada pihak kami, tuan-puan kena rujuk semula nama kami di hadapan, kena tengok belakang tu adalah aliashasil.gov.my. Jadi perkara-perkara yang berurusan dengan berkenaan dengan reset password ataupun nombor PIN berkemungkinan besar tuan-puan akan terima daripada no reply rahsia.gov.my. Jadi tuan-puan kena inilah fokuslah ataupun alert cakna dengan kita punya email address juga. Lepas tu kita akan pastikan bayaran tunggakan cukai tuan-puan dibuat hanya kepada LHDN melalui MyText kepada LHDN, bukannya kepada personal bank, account bank sesiapa. Yang kelima, jangan muat turun aplikasi yang diminta oleh pemanggil. Saya dah cakap banyak kali tadi, aplikasi yang kita gunakan hanyalah MyText. Yang keenam, semak rangka kerja pungutan cukai, rangka kerja audit cukai dan rangka kerja siasatan cukai. Yang ini tuan-puan kena buat semakan sebab dekat kita punya portal rasmi, sebab kat situ kita boleh tahu channel ataupun rangka kerja kita di sini. Macam mana kita membuat cara-cara pungutan cukai, macam mana kita buat cara-cara mengaudit. Jadi supaya tuan-puan tak tertipu dengan pegawai-pegawai yang palsu. Okay, seterusnya, tindakan susulan, buat laporan polis secepat mungkin. Yang kedua, telefon khidmat pelanggan bank yang saya cakap tadi, kalau melibatkan dengan perbankan internet. Yang ketiga, tukar semua kad kredit atau kad debit perbankan tuan-puan. Yang keempat, tukar semua kata laluan. Yang kelima, maklumkan kepada ahli keluarga, sahabat dan juga rakan. Yang keenam, buktikan maklumat ataupun kumpulkan maklumat ataupun bukti-bukti yang melibatkan semua chat, mesej, receipt yang puan terima. Yang ketujuh, buat laporan kepada admin laman-laman yang bertanggungjawab. So contohnya kalau ada laman online dating yang tuan-puan join, buat laporan kepada pihak mereka dan juga pihak-pihak yang terbabit, pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, sentiasa kemaskini ilmu. Yang ini ilmu ni kena penting, sangat penting sebab
sekarang ni macam saya cakap tadi, kita punya possibility untuk dikenakan scam tu sangat tinggi. Possibility untuk scammer itu untuk mencari langkah ruang dan peluang untuk mencari loophole adalah sangat tinggi. Jadi kita sebagai seorang manusia, lagi-lagi yang berkaitan dengan wang ringgit ni, kita kena sentiasa cakna dengan apa lagi potensi, apa lagi cara dan apa lagi kaedah yang boleh digunakan oleh scammer-scammer di luar sana untuk mengaut duit-duit yang kita ada. Jadi kita kena sentiasa ambil tahu. Kita kena ambil tahu. Contohnya macam hari ni, kita sharekan ini saja cara-cara LHDN berurusan dengan membayar cukai. Jadi selain dengan perkara ini, semuanya bukan. Jadi kena tahu apa setiap organisasi itu, macam mana organisasi itu berurusan dengan tuan-puan. Okey, yang ini kita share sedikitlah penipuan kewangan. Kalau sekiranya apa-apa urusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Akta Syarikat 1965, agensi penguasaan dia adalah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Yang kedua, kalau berkaitan dengan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 adalah berkaitan ataupun agensi yang menguatkuasanya adalah Bank Negara Malaysia, dan sekiranya melibatkan kanun keseksaan Seksyen 420 adalah melibatkan PDRM. Jadi bukan, ini sebagai highlight saja, bukan semua kesalahan adalah di bawah tindakan undang-undang pihak polis. Jadi kita kena tahu undang-undang itu berkaitan dengan akta apa, jadi kita boleh salurkan kepada agensi penguatkuasaan yang berkaitan. Okey, ini satu poin lah, berwaspadalah, jangan jadi mangsa. Okey, kita bagi tips sedikit kat sini, tips dan nasihat. Yang pertama, untuk mengelak daripada tertipu dengan mangsa, dengan penyamar LHDN. Yang pertama, jangan layan panggilan telefon. Yang kedua, putuskan panggilan telefon. Yang ketiga, kalau tiba-tiba rasa was-was, orang ni macam betul, orang ni macam tak betul, susah juga. Kita semak terus dengan LHDN, kita akan buat semakan panggilan yang diterima tersebut tu adalah sahih ataupun tidak. Dan yang keempat, jangan dedahkan maklumat dan beritahu. Yang last kali ni sama macam tadi, beritahu semua ahli keluarga berkenaan dengan perkara ini. Okey, lepas tu kita kena berhati-hati dan jangan terpedaya. LHDN tidak akan membuat panggilan melalui telefon. Yang kedua, tetapi kita akan buat panggilan telefon lah sekiranya perlu. Sekiranya perlu ada. Yang ini kita mungkin, kalau di pihak saya pun mungkin akan membuat panggilan juga kepada pihak pembayar cukai. Jadi kita mungkin akan telefon sekiranya ada urusan. Kalau tak ada urusan, tak ada benda lah kena telefon. Jadi nak tahu ada urusan tak ada urusan, tuan-puan semak my text tu. Ada tak urusan-urusan yang melibatkan refund tuan-puan ke, baki cukai tuan-puan ke? Kalau ada, ataupun tuan-puan memang menunggu panggilan ataupun berkaitan dengan isu my tax ke, isu-isu untuk dapat nombor PIN ke, reset password ke, jadi berkemungkinan kita akan membuat panggilan telefon untuk mendapatkan maklumat-maklumat, sedikit maklumat daripada pihak tuan lah untuk kita settlekan isu tersebut. Tapi in general tidak ada apa-apa panggilan telefon yang akan kami buat kepada pihak tuan-puan, especially berkaitan dengan bayaran balik dan juga tunggakan. Kedua itu memang yang paling normal, memang tidak akan ada panggilan yang kami buat kepada pihak tuan-puan. Yang kedua, LHDN tidak akan menyambungkan panggilan ke agensi lain seperti PDRM, mahkamah dan lain-lain. Kami di sini tak ada nak berurusan ataupun tak ada nak panjang-panjangkan panggilan tuan-puan kepada pihak-pihak lain. Kami berurusan sendiri, kami dengan tuan-puan je, tak ada nak panjang-panjangkan kepada lain. Okey, seterusnya, LHDN tidak memberi nombor akaun untuk bayaran atau meminta nombor akaun untuk bayaran balik. Segala urusan bayaran balik hanyalah dibuat directly kepada nombor akaun yang telah didaftarkan ataupun yang telah dikemas kini kepada pihak LHDN. Okay, ini antara perkara-perkara lah, yang ini lebih kepada polis punya ni. Okey, so sekiranya anda menjadi mangsa jenayah cyber, ini nombor yang perlu dihubungi tuan-puan, iaitu 999 National Scam Response Center untuk membuat aduan ataupun report berkaitan dengan scam tersebut. Yang ini, mangsa ni tak semestinya mangsa yang lepas dah hilang beribu-ribu tu baru buat laporan. Yang ini dah baru dapat email, boleh terus buat laporan. Email itu, so pihak polis akan membuat siasatan segeralah berkaitan dengan perkara tersebut. Bukannya dah terhantuk, terhantuk baru nak terengadah kan. Jadi benda tu dah nak report kat polis pun
pihak polis tak dapat pun nak pulangkan duit tersebut. Jadi seelok-eloknya kalau dapat je apa-apa perkara berkaitan dengan scam, contohnya email ke panggilan telefonnya, terus buat report kepada 997 ni untuk pihak polis membuat tindakan selanjutnya. Okey, jangan jadi mangsa sindiket penipuan dan jangan dedahkan maklumat percukaian anda. Ini yang paling penting. Jangan sebarkan berita palsu. Okey, ini yang macam tadi juga NSRC dia ada beberapa caralah untuk pihak tuan-puan berhubung dengan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang termasuk dengan nombor yang saya bagi tadi 997. Okey, sekiranya pihak tuan-puan ingin keluar negara selain daripada membuat semakan melalui sistem MyTax. Sebab sistem MyTax itu adalah sekatan yang diberikan oleh pihak LHDN sendiri. Tetapi sekiranya pihak tuan-puan disekat perjalanan keluar masuk dari agensi lain, pihak tuan-puan boleh membuat semakan melalui immigration punya website lah, sspi.imi.gov.my. Ini hanya untuk warga negara Malaysia sahaja sebab dia nak buat semakan melalui nombor pengenalan. Jadi kalau tuan-puan tak ada nombor pengenalan daripada luar negara menggunakan nombor pasport, tak bolehlah membuat semakan di sini. Buat semakan di sini hanyalah menggunakan nombor kad pengenalan sahaja. Okay, itu sahaja panjang lebar saya bercakap. Sebelum saya tutup, ini ada satu survey soal selidik untuk tuan-puan isi, boleh scan QR ni untuk pihak tuan-puan isi maklumat-maklumat berkaitan untuk kami cuba mendapatkan feedback daripada tuan-puan dan juga untuk kami perbaiki pada masa akan datang dan juga hadapan, dan juga supaya kami boleh memberikan maklumat yang terbaik dan terkini pada pihak tuan-puan. Jadi ada apa-apa persoalan yang kita boleh sekarang ni, saya dah serahkan semulalah kepada Encik Muhammad Zaki. Okey, Cik Nasrul, terima kasih di atas pengusian cukup menarik ya, pelbagai informasi yang telah diterangkan dikongsikan oleh Cik Nasrul. Alright, Cik Nasrul, kita pergi pula kepada sesi Q&A kita. Nampaknya dalam WhatsApp ni banyak ni, tak betul. Saya pergi kepada yang terawal, kita ambil yang dalam Facebook dulu. Boleh Cik Nasrul Boleh. Okey, datangnya daripada saudara Syahza. Tak apalah, saudara ataupun saudari, tak apa Syahza. Dia bertanya soalan, adakah keuntungan daripada capital gain dalam unit trust boleh dikenakan cukai, Cik Nasrul? Pendek je, silakan. Okey, soalan ni pendek, jawapan dia pun pendek jugalah. Keuntungan daripada capital gain sama ada boleh dikenakan cukai ataupun tidak. Jawapannya adalah tidak dikenakan cukai. Itu dia jawapannya. Tidak dikenakan cukai. Puas hati, Saza? Okey. Baiklah, terus kepada soalan-soalan melalui chat. Okey, soalan pertama daripada Habidin. Yes. Panjang sikit. Bila kontraktor minta duit masuk dalam akaun dan cuma buat kerja ubah suai sedikit saja. Lepas itu lari. Dia lari dan tutup syarikat terus. Apakah itu dikira sebagai scammer juga? Dan soalannya, bolehkah saya membuat aduan ke 997 untuk kes seperti di atas? Silakan Cik Nasrul. Okey, untuk penipuan scam yang tadi itu sebenarnya dia memang kategori scam lah sebab dia tak buat kerja habis. Tetapi untuk panggilan di nombor telefon 997 itu dia lebih kepada panggilan untuk membantu menyekat pengaliran wang mangsa penipuan cyber. Jadi kalau penipuan cyber memang 997 lah adalah nombor rujukan tuan, tetapi sebabkan tuan tadi tu dia dah buat bayaran penuh dah kepada kontraktor, tapi kontraktor tu lari. Jadi dia lah tertakluk ataupun pihak 997 tidak dapat memberi bantuan untuk dari segi inilah penyaluran wang tadi tu. Kes itu tadi memang tak dapat nak inilah. Tetapi sekiranya pihak tuan nak juga membuat laporan, bolehlah. Tetapi kepada pihak 999 sajalah, pada je pihak polis saja berkenaan dengan perkara tersebut. Itu dia. Ke pihak polis saja 999 boleh telefon. Cik Bidin ya. Alright, itu dah jawapannya. Yang terima kasih kepada Cik Muhammad Rafi bertanya, salam sejahtera tuan. Okey, media mengatakan ada juga pihak bank yang menjual data peribadi pengguna kepada scammer. Apakah langkah yang perlu pengguna lakukan? Silakan Cik Nasrul. Alright. Untuk perkara tersebut kita tak boleh, kalau kami di pihak LHDN tidaklah nak boleh nak kata pihak bank sendiri yang membuat share information tu kepada pihak scammer.
Sebab berkemungkinan besar juga ada medium-medium lain information tu disalurkan ataupun ada medium-medium lain, platform lain scammer tu dapat information tu, bukannya daripada pihak bank. Tetapi dari pihak bank, memang pihak bank sepatutnya memang ada PDPA. PDPA itu adalah Personal Data Protection Act yang mana pihak bank perlu merahsiakan. Betul, perlu rahsiakan segala information yang diterima daripada pihak pembayar cukai pula, pihak maklumat klien ataupun customer bank. Customer bank. Dia akan simpan semua data-data tu, information tu kepada pihak dia sendiri, kegunaan pihak dia sendiri. Jadi sekiranya tuan confident yang data itu memang di-share oleh pihak bank, bolehlah membuat aduan kepada pihak bank negara. Sebab macam tadi saya cakap, dia punya penguatkuasaan tu adalah di pihak bank negara lah sekiranya perkara itu melibatkan bank. Okey, itu dah jawapannya Cik Rafi ya. Jadi kalau ada berdasarkan itu, sila rujuk dengan pihak beli bank negara. Alright, itu dia soalan seterusnya kepada daripada Cik Faisal. Dapat panggilan Cik Nasrul, dapat panggilan berkenaan dengan promosi insurans. Adakah ini juga salah satu kebocoran maklumat peribadi? Silakan Cik Nasrul. Okey, promosi insurans ini pihak puan terima, dia bergantung juga. Sebab ada macam kes tadi saya cakap, dia ada certain cases bila tuan-puan share information kepada sesuatu organisasi ke, kepada sesebuah individu ke, berkemungkinan besar pihak tuan-puan memberi kebenaran untuk information itu dikongsi kepada pihak-pihak lain. Jadi information yang dikongsikan itu adalah yang digunakan oleh pihak insurans untuk kontak pihak tuan lah. Jadi perkara itu pun kita kena confirmkan semula, kena semak semula. Jadi untuk langkah berhati-hati selepas ini, kita kena make sure yang kita tak berkongsi apa-apa maklumat kita kepada pihak ketiga sekiranya tidak perlu. Kita hanya berkongsi sekiranya perlu saja. Dan kita kena dapatkan confirmation sama ada data itu dikongsikan ataupun tidak dengan pihak luar. Sebab memang ada sekarang ni sekiranya pihak tuan-puan tidak alert, memang sekiranya pihak tuan contohnya dekat macam contohnya kalau kat kaki jalan tu ada orang minta untuk membuat sumbangan apa-apa ke, isi nama apa semua kan, ataupun apply untuk membership untuk free untuk sebulan ke apa semua di mana-mana lah di luar sana. Jadi information yang pihak tuan-puan kemukakan kepada pihak mereka itu boleh digunakan sebagai data perkongsian semula, sebab tak ada apa-apa larangan daripada pihak tuan-puan untuk tidak mengehad information itu daripada dipanjangkan ataupun daripada disebarkan. I see, langgaraan begitu pun boleh berlaku juga. Okey Faizal, itu dia promosi dan juga insurans. Alright, kita pergi pada soalan seterusnya daripada Mamat Haili. Okey, scammers ni ada banyak modus operandi yang disediakan oleh Cik Nasrul tadi. Saya percaya modul mereka adalah 1001 macam cara untuk menipu. Soalannya, apa ni Cik Nasrul, apakah topik atau subjek spesifik sekiranya panggilan atau email itu dibuat oleh pihak LHDN sendiri? Silakan Cik Nasrul. Okey. Kalau nak bercakap secara spesifiknya, memang kami di pihak LHDN sendiri pun tak ada template untuk menghantar email tu kepada pihak tuan-puan. Yang ada template berkemungkinan surat sahaja. Jadi kita mungkin kalau ada apa-apa urusan yang melibatkan maybe tunggakan cukai ke ataupun tuntutan cukai oleh pihak LHDN ataupun kes-kes ke mahkamah, memang kita akan hantar surat ataupun email kepada pihak tuan-puan. Jadi untuk pengesahan, pihak tuan-puan bolehlah hadir kepada cawangan terdekat untuk mendapatkan kesahihan email tersebut. Jadi apa-apa email yang berkaitan dengan klik link, kalau memang pihak tuan-puan tak request kepada pihak kami, seboleh-bolehnya dengan klik lah. Dan juga pihak tuan-puan macam saya cakap tadi, kita memang ada alamat email yang kita gunakan dah di pihak LHDN, iaitu di bahagian depan domain aliashasil.gov.my. Jadi apa-apa email yang dihantar selain daripada alamat email seperti berikut, seperti yang saya nyatakan tadi, memang dikira bukanlah daripada pihak LHDN ataupun bukan email rasmi daripada pihak kami. Itu dia jawapan daripada Cik Nasrul. Apa-apa kena rujuklah, semaklah balik dengan pihak LHDN. Yang pentingnya datang ke LHDN yang terdekat. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Panjang sikit ceritanya, saya cuba bacakan. Ceritanya saya daripada ZB. Wah, nama dia begitu pula, terringkas. Saya pernah mendapat rawatan di hospital swasta, bayar tunai dan tidak menuntut insurans. Tetapi selepas 2 hari, saya mendapat panggilan mengenai tuntutan insurans yang bermasalah. Saya tak layan dan semak dengan syarikat insurans, tiada pun rekod tuntutan.
Yang peliknya katanya butiran rawatan di hospital dimaklumkan dengan tepat oleh pemanggil. Siapa yang membocorkan maklumat? Apakah kaedah untuk mengenakan tindakan kepada penjual maklumat seperti ini? Pandangan Cik Nasrul. Silakan Cik Nasrul. Okey, yang ini pun sama macam saya nyatakan tadi, dia punya penyebaran maklumat itu berlaku berkemungkinan besar. Kita tak boleh nak jangka benda ni. Kadang-kadang encik apa nama dia, orang yang duduk sebelah kita sendiri yang mendengar kita punya perbualan dengan pihak hospital. Jadi dia mungkin trigger benda tu. Jadi mungkin dapat apa namanya terlihat ataupun dia duduk kat sebelah encik, dia nampak nombor telefon encik, dia nampak butiran-butiran encik dan dijadikan benda tu sebagai salah satu cara dia untuk Oh, reach ataupun get to you ya. as dia punya potential victim. Jadi perkara itu kita tak boleh nak letak kesalahan di atas bahu sesiapa lah, sebab kita tahu memang pihak insurans pun ada terikat dengan apa tu nama dia, dengan akta-akta yang terlibat. Macam pihak insurans memang terikat juga dengan apa namanya yang saya cakap tadi, akta yang saya cakap tadi. Jadi memang dia tidaklah nak boleh berkongsi segala maklumat tersebut kepada pihak ketiga. Jadi itu kita tak dapat nak membuat kepastian dengan lebih lanjut lah siapa yang membuat kebocoran ataupun penyebaran maklumat tersebut. Dan dari segi report tu, sebab saya tak pasti kalau insurans tu siapa dia punya penguatkuasa. Jadi kalau encik tak pasti, mungkin encik boleh membuat aduan itu terus kepada pihak polis lah berkaitan dengan perkara tersebut. Sebab mungkin in the future mungkin perkara-perkara tersebut atau perkara yang sama mungkin berulang kepada pihak lain. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, baik pihak encik membuat aduan lah tersebut kepada pihak polis supaya pihak polis pun at least ada record yang mengatakan bahawa apa nama dia, perkara-perkara macam tu terjadi juga. Jadi langkah-langkah berjaga-jaga boleh diambil lah. Ya, tidak. Report. Laporkan kepada pihak berkuasa yang lebih disebut BDRM. Oh, ada masuk satu lagi soalan. Okey, kita terima daripada Yuslita Yusof. Katanya LHDN memang akan hantar surat cinta. Wah, untuk buat tutupan bayaran atau tunggakan. Okeylah, surat cinta ya. Lepas itu LHDN juga akan email kembali sekiranya perlu untuk komunikasi seterusnya. Boleh Cik Nasrul ulaskan perkara ini? Silakan Cik Nasrul. Okey, kalau cara tersebut kita tak tahu kesahihan dia. Sebab apa yang kita buat di peringkat LHDN, orang lain dah tahu. Jadi orang lain pun boleh imitate apa yang kita buat. Jadi setakat surat dan juga email yang mengatakan keluar daripada pihak kami, belum tentu sahih daripada pihak kami. Jadi perkara yang perlu dibuat oleh pihak Puan, buat semakan memang ada apa-apa urusan ataupun kes-kes yang berbangkit ke mengenai dengan tunggakan cukai Puan ke ataupun kes mahkamah ke. Lepas tu kalau ada apa-apa, memang kalau nampak sahih, memang Puan boleh berurusan dengan kami di pejabat. Jadi Puan bolehlah datang ke cawangan untuk berurusan mengenai perkara tersebut dan pihak kami sekiranya surat itu memang sahih, memang surat itu memang surat rasmi daripada pihak kami memang akan berurusan dengan Puan. Sebab kita akan more than welcome untuk menerima Puan. Sebab kalau Puan datang pada kami dan juga sekiranya memang surat itu memang betul daripada kami, memang ada tunggakan cukai, kita memang lebih daripada welcome lah untuk Puan datang untuk kita berdiskus dengan lebih lanjut. Sebab saya cakap tadi, kita di pihak LHDN bukanlah ingin menghukum pembayar cukai kita. Jadi kalau pihak Puan datang dan juga berjumpa dengan pegawai yang mengeluarkan surat tersebut, pegawai penaksir tersebut, jadi mungkin pegawai penaksir tersebut boleh memberi beberapa option kepada Puan untuk memudahkan urusan Puan untuk membuat segala urusan lah. Contohnya macam tunggakan cukai, so jadi ada urusan untuk membuat bayaran balik kepada bayaran tunggakan kepada pihak kami. Jadi perkara itu lebih memudahkan Puan sebab Puan ada option di situ dan juga memudahkan pihak kami sebab pihak kami dah berurusan juga dengan pihak Puan. Jadi kalau menerima perkara-perkara tersebut, semak dulu dalam sistem iTax. Kalau ada appear, Puan boleh percaya dan juga buat bayaran. Kalau ada apa-apa bayaran, buat bayaran melalui iTax saja. Tetapi kalau ada sekiranya ada isu-isu berbangkit yang memerlukan Puan untuk berjumpa dengan pihak pegawai, Puan boleh hadir ke pejabat lah, tak perlu berjumpa di luar. Maknanya tak perlu liaise dengan dia melalui panggilan telefon ataupun kalau liaise dengan dia melalui panggilan telefon pun mungkin boleh set appointment saja untuk berjumpa di pejabat. Okey, itu dia jawapan daripada Cik Nasrul. Alright, saya akan teruskan dengan kita dah pergi kepada isi jail. Alright, ini promo-promo untuk kepada anda membelangi hadiah-hadiah yang diberikan hanya perlu simpan dalam ASB atau ASB 2 sehingga RM1,000 dalam tempoh fasa kempen
untuk peluang menanya hadiah hebat seperti di skrin anda. Wow, ada kereta tu. Tu dia ada kereta Bangunan belakang tu hanya kena panjang gambar saja. Kereta tu yang beli. Okey, seterusnya. Labur minimum simpan online. Labur minimum RM500 dalam mana-mana unit amanah ASMB secara online melalui My SMB, online banking, kios SMB atau ATM terpilih. Juga menawarkan hadiah-hadiah berupa seperti gadget, barang-barang elektrik menanti anda. Okey. Dan hadiah terakhir paling manis dimati iuran pendaftaran secara percuma dengan pelaburan minimum RM20,000 atau promosi RM100 bagi pendaftaran perkhidmatan pewarisan ESMB. Daftar pewarisan di portal MySMB Cawangan SMB penampilan anda tidak yuran serendah RM100 saja. Alright. Sekiranya anda berminat untuk menganjurkan program Wabina Seminar SMB itu secara fizikal. Alright, boleh tangan dan artis di organisasi dan komuniti, sila emailkan kepada kami financial education esmb@pmb.com.my atau menghubungi kami di talian 03 050 5813 ataupun 050 5429. Boleh kita bincang berikut dengan program Sembang SMB di tempat anda secara digital ataupun secara online cuba pada hari ini. Alright. Dan selagi untuk makluman peserta setiap Jumaat seperti waktu ini jam 10 pagi SMB mengadakan program Sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik yang berlainan setiap minggu seperti hari ini bersama dengan pegawai LCNN kita, Cik Nasrul. Okey, Cik Nasrul, kita sampai ke penghujung, jadi mungkin ada kata-kata nasihat yang terakhir daripada Cik Nasrul untuk para peserta pada pagi. Silakan Cik Nasrul. Alright, dia bukanlah nasihat tapi lebih kepada peringatan untuk kita semualah. Yang pertama, jangan mudah tertipu. Dengan mudah tertipu. Dengan pegawai LHDN, even LHDN sendiri call, jangan mudah tertipu. Kena confirm betul-betul. Biarlah orang LHDN tu jawab segala soalan tuan-puan. Kalau dia dah fed up sangat, suruh tuan-puan datang ke office. Okay. Yang kedua, kena make sure kita berwaspada dengan segala jenis perkara yang kita kongsikan. Bermaksudnya kalau kita ada register ataupun kita fill up for application ke maybe membership ke apa-apa semua tu, kena make sure yang information kita bagikan tu tidak akan dikongsikan kepada pihak ketiga ataupun pihak-pihak yang bukan berkenaan. Kebiasaannya perkara-perkara tu mungkin kalau isi online dia sepatutnya ada option button untuk tidak allow maklumat dikongsikan kepada pihak ketiga. Yang seterusnya, untuk puan punya urusan percukaian, boleh rujuk kepada kita punya aplikasi MyTax. Di situ tuan-puan boleh dapat keseluruhan puan punya status percukaian. Segala perkara yang melibatkan percukaian, puan-puan boleh membuat semakan di aplikasi MyTax account tuan-puan. Dan yang seterusnya, ini yang terakhir yang saya cakap tadi, mohon tuan-puan untuk membuat semakan cawangan mana tuan-puan berada. Ini penting juga sebenarnya. Dia nampak remeh tapi dia penting. Nanti kalau pegawai tu call, dia akan inform puan, saya daripada cawangan ini ataupun saya daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi puan kena tahu yang sama ada puan punya file tu memang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ke ataupun berada di Johor ke. Sebab kalau kami di wilayah macam saya cakap tadi, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memang tidak akan berhubung ataupun membuat panggilan ataupun berurusan mengenai percukaian dengan pembayar cukai yang berdaftar di negeri lain. Kita ada banyak lagi pembayar cukai kat negeri sendiri menyebut negeri orang lain, kenapa kan? Itu saja daripada saya lah. Saya serahkan kepada Encik Muhammad Zaki semula. Okey, terima kasih Cik Muhammad Nasrul Izzati di atas pengurusan kita pada pagi ini, dan ini merupakan sesi yang kedua kita bersama dengan LCDN dan kita harapkan kita dapat bekerjasama sekali lagi. Alright, terima kasih. Dan akhir kata bagi pihak SMB, kami mohon maaf di atas berlaku sepanjang yang dijalankan, dan insyaAllah kita berjumpa di lain hari, insyaAllah hari Jumaat, di mana kita akan mengadakan sesi program yang semua dengan topik tajuk yang lain. Dan saya lagi ucapkan selamat berpuasa dan berbuka puasa pada bulan Ramadan yang mulia ini kepada Cik Nasrul dan tim LHDN, dan juga kepada peserta yang dapat hadir makan masa untuk program Sembang-Sembang. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.